Muka baru iaitu penganalisis penyelidikan Louis Chua dan pekerja ekonomi gig Muhammad Azhar Abdul Latif. Lulusan NUS dalam bidang sains politik ini memulakan kerjayanya dalam bidang insurans marin, namun ini terhenti apabila beliau terlibat dalam satu kemalangan jalan raya yang hampir meragut nyawanya. So I joined the Workers' Party because I strongly believed in the idea of having a strong alternative voice in Parliament. And my objective is to help the party achieve that target. A strong alternative voice ensures the government is held accountable, transparent in its activities, and to prioritise interests of Singaporeans above all else. I hope to be given the opportunity to help and be the voice for vulnerable and disadvantaged groups in Singapore. Dua lagi calon adalah Nicole Seah, 33 tahun yang pernah bertanding dalam pilihan raya umum 2011 di bawah Parti Perpaduan Nasional, dan Yee Jen Jong, 55 tahun yang pernah berkhidmat sebagai NCMP dan bertanding dalam pilihan raya 2011 dan 2015. Parti Kemajuan Singapura PSP mengemukakan lagi 5 bakal calonnya termasuk 2 mantan pegawai SAF. Setakat ini, PSP menampilkan 17 bakal calon. Antara calon yang diumumkan termasuk peniaga dan mantan sarjana SAF Michael Chua yang juga setiausaha penganjur parti ini. Seorang lagi adalah mantan Lieutenant Colonel Nadaraja Loganathan. Kumaran Pillay, mantan penerbit di The Independent News, juga menjadi calon PSP. Baki 2 calon yang diumumkan hari ini ialah Peguam Wendy Loh dan Damien Tay, pengurus perkhidmatan pelanggan. Selain Encik Kumaran yang akan bertanding di SMC Kebun Baru, kawasan undi baki 4 calon ini belum lagi diketahui. Tempahan bagi semua tempat untuk solat Jumaat di 66 masjid esok sudah penuh. Kita lihat selepas ini persiapan pihak masjid untuk memastikan keselamatan bagi solat Jumaat pertama selepas lebih 3 bulan. Laporan cuaca dibawakan oleh Mitsubishi Electric. Singapura tidak boleh halang kemelesetan ekonomi sejagat. Tapi kita mesti pastikan perpaduan sosial tidak hilang. Polarisasi, rasa putus asa seperti yang sedang berlaku di banyak negara lain. Keutamaan kami hari ini ialah selamatkan pekerjaan, bantu rakyat Singapura yang hilang pekerjaan bangkit semula dan kembali bekerja. Kami akan dapatkan 100,000 pekerjaan dan tempat latihan. Tiada allowance pengangguran yang boleh gantikan perasaan hilang semangat kerana tidak bekerja untuk tempoh yang lama. Kami akan lakukan yang termampu, elakkan pengangguran untuk tempoh lama supaya mereka boleh berdikari dan tetap rasa dihormati. Kami berusaha membantu pekerja Singapura pertengahan usia dan yang matang. Tiada seorang pun rakyat Singapura yang sedia belajar harus dianggap terlalu tua untuk bekerja. Kami juga banyak melabur tingkatkan kemahiran majoriti rakyat Singapura yang masih bekerja, lengkapi mereka dengan kemahiran-kemahiran lain. Semua mesti berani buat perubahan agar terus berada pada landasan betul dan berusaha meraih kemahiran baru dari masa ke masa dalam kerjaya. Mungkin juga pelajari bidang baru. Diharapkan anda sahut cabaran ini. This Sunday, catch performances and appearances by the world's biggest artists, along with host Dwayne Johnson, as they come together for Global Go, Unite for Our Future, the concert. Sunday 28th June on MediaCorp Channel 5 and MeWatch at 2 a.m.
and the repeat telecast at 9:30 p.m. Selamat datang ke Sakuntalas, destinasi pilihan anda untuk makanan Indian Fusion. Makan bersama keluarga, hantar ke rumah atau dapatkan khidmat catering untuk majlis anda. Penghantaran seluruh Singapura. Hubungi kami sekarang. Terima kasih Singapura kerana telah mencalonkan wira-wira di balik tabir anda. Dan untuk penghargaan khas, anda telah mengundi Lee Tak Ki, Bain Perkooks, Michael Tan dan Yuki Ng. Sebagai tanda penghargaan, kami telah membuat kejutan dengan memberikan pak hadiah istimewa untuk mereka. Dari membantu mereka yang terkandas bila sempadan ditutup, hingga kebantuan makanan agar mereka tidak kelaparan. Bersama, kita tabik semua wira-wira di kalangan kita. Stay strong, Singapore. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami. 1,000 askara Australia dihantar ke bandar Melbourne bagi membantu usaha membendung penularan baru virus COVID-19 di wilayah Victoria. Timbul kebimbangan kemungkinan berlaku gelombang kedua penularan virus itu di Victoria. Hari ini 33 kes baru dilaporkan di wilayah tersebut, pertambahan 2 angka selama 9 hari berturut-turut. Para pekerja kesihatan merancang pergi dari rumah ke rumah untuk melakukan ujian COVID-19 terhadap lebih 100,000 penduduk di kawasan-kawasan pinggir Melbourne yang mempunyai banyak kes penyakit itu. Sumber penularan baru itu adalah satu pertemuan keluarga yang besar setelah kerajaan Australia melonggarkan sekatan pertemuan sosial sejak 1 hari bulan ini. Di Mexico, 3 bayi kembar diuji positif COVID-19 3 hari selepas dilahirkan. Pakar-pakar kini menyiasat sumber jangkitan kembar 3 itu yang dilahirkan tidak cukup bulan pada 17 hari bulan ini. Pada mulanya, para doktor percaya ibu bapa mereka mungkin mengidap COVID-19 tanpa gejala, tetapi ujian mengesahkan mereka tiada virus itu. Para doktor menyifatkan jangkitan yang dialami kembar 3 itu sesuatu yang belum pernah terjadi. 2 daripada kembar itu lelaki dan perempuan dalam keadaan mantap. Bagaimanapun, seorang lagi lelaki dirawat kerana mengalami masalah pernafasan. 66 masjid di sini sudah bersedia menerima kunjungan jemaah bagi solat Jumaat pertama esok setelah lebih 3 bulan masjid tempatan ditutup ekoran COVID-19. Selain persiapan logistik, para kaki tangan masjid juga diberi taklimat bagi membantu memudahkan proses menunaikan solat esok. Wartawan Ruzani Rashid menjenguk persiapan di Masjid Darussalam. Memastikan para jemaah solat Jumaat tidak keliru dan memastikan semuanya berjalan licin esok. Itulah antara perhatian yang ditumpukan Masjid Darussalam di Clementi ini. Ini termasuk menyediakan jalan keluar masuk berasingan dan stesen pendaftaran demi memastikan pencegahan jangkitan COVID-19 serta petak-petak solat seperti ini dimantapkan lagi. Mentala lagi, sekitar 100 jemaah dijangka akan hadir esok. Tempahan tempat bagi menunaikan solat Jumaat esok di masjid ini sudah penuh bagi kedua-dua sesi sebagaimana di semua masjid lain. Ini antara cabaran yang dialaminya. Daripada sudut sumber manusia, maknanya daripada sudut manpower lah, kerana kita dapati kita memerlukan manpower yang lebih banyak untuk memastikan perjalanan ini dengan baik. Ustaz Harun menambah pihak masjid juga akan menjalankan beberapa langkah keselamatan tambahan. Ini termasuk kerja-kerja pembersihan yang dilakukan antara kedua-dua sesi solat dan menyediakan ruang khas untuk para jemaah sesi kedua menunggu sebelum para jemaah sesi pertama meninggalkan kawasan masjid. Para kaki tangan dari lawan masjid juga akan menghadiri sesi taklimat supaya mereka dapat bersedia memberikan bantuan menyeluruh kepada jemaah.
pun kami rasakan bahawasanya kita perlu menghadapi, kita akan menghadapi pelbagai cabaran kerana jemaah kita yang pelbagai dan sebagainya. So apa yang kita lakukan ialah kita senantiasa menasihatkan mereka yang bila mana mereka sampai kat masjid, apa yang saya harapkan ialah daripada masyarakat Singapura supaya mereka memahami